Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari sihat walafiat. Susulan kenyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Istana Negara berhubung proklamasi darurat yang berkuat kuasa di negara ini, saya berdiri di hadapan saudara dan saudari sekalian pada pagi ini untuk membuat beberapa penjelasan. Semalam saya telah diterima menghadap oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan nasihat Jemaah Menteri agar Seri Paduka Baginda mengeluarkan proklamasi darurat menurut perkara 150 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan untuk mengisytiharkan darurat bagi seluruh persekutuan berkuat kuasa mulai 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021 untuk ampun perkenan Seri Paduka Baginda. Perkara 150 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa sesuatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya suatu pengisytiharan yang bermaksud sedemikian. Menurut perkara 150 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, ancaman terhadap kehidupan ekonomi merupakan salah satu asas untuk sesuatu proklamasi darurat dibuat. Dalam kes Stephen Kalong Ningkan lawan Kerajaan Malaysia, Majlis Privy menyatakan dalam penghakimannya bahawa, dan saya petik, an emergency to be within that article, is Article 150 within kurungan 1 of the Federal Constitution, must be not only grave but such as to threaten the security or the economic life of the Federation or any part of it. The natural meaning of the word itself is capable of covering a very wide range of situations and occurrences, including such diverse events as was famines, earthquakes, floods, epidemics, and the collapse of the civil government. Dalam hal ini, memandangkan dunia pada masa ini sedang berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19 yang telah secara langsung menjadi ancaman besar terhadap kehidupan ekonomi rakyat di negara ini, suatu pengisytiharan darurat boleh dibuat oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan perkara ini. Selain peningkatan mendadak kes positif COVID-19, terdapat beberapa negeri di Malaysia seperti Johor, Pahang dan Kelantan yang sedang mengalami bencana banjir yang besar yang telah secara langsungnya turut menjadi ancaman besar terhadap keselamatan dan kehidupan ekonomi rakyat. Seperti yang telah saya jelaskan semasa mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan semalam, kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam masa terdekat. Oleh itu, kerajaan perlu mempunyai kuasa-kuasa tertentu bagi memastikan wabak ini dapat dibendung dengan lebih berkesan dan perkhidmatan kesihatan yang disampaikan kepada rakyat tidak lumpuh. Setelah mempertimbangkan nasihat Jemaah Menteri, Seri Paduka Baginda telah berpuas hati bahawa adanya keperluan mengeluarkan proklamasi darurat
bagi membolehkan ordinan dimasyhurkan di bawah pasal 2B perkara 150 bagi memperuntukkan kuasa-kuasa perlu untuk mengekang dan menghalang daripada berlakunya penularan wabak COVID-19 dengan lebih serius di negara ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, izinkan saya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk darurat yang berkuat kuasa di negara ini. Ingin saya tegaskan bahawa darurat yang diisytiharkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukanlah suatu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya, sepanjang tempoh darurat ini, kerajaan awam akan terus berfungsi. Let me assure you that the civilian government will continue to function. The emergency proclaimed by the Yang di-Pertuan Agong is not a military coup, and curfew will not be enforced. Dari segi pentadbiran kerajaan, jemaah menteri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri-Negeri akan terus berfungsi menurut Perlembagaan Persekutuan, dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada semasa ke semasa. Saya memberi jaminan bahawa jentera pentadbiran dan perkhidmatan awam kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri tidak akan terganggu dengan pengisytiharan darurat ini. Sepanjang tempoh darurat ini, jika Seri Paduka Baginda berpuas hati bahawa ada hal-hal keadaan tertentu yang menyebabkan perlu baginya mengambil tindakan serta-merta, maka Seri Paduka Baginda boleh memasyhurkan apa-apa ordinan yang perlu mengikut hal keadaan semasa. Dalam konteks ini, beberapa ordinan darurat boleh dimasyhurkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tujuan membendung wabak COVID-19 yang merangkumi hal-hal berkaitan penggunaan aset hospital swasta, mengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta alih hospital swasta, atau membuat permintaan untuk penggunaan sumber hospital swasta bagi tujuan merawat pesakit COVID-19. Sehubungan itu, kerajaan juga boleh mendapatkan penglibatan yang lebih inklusif daripada pihak swasta, termasuk kemudahan penjagaan kesihatan swasta bagi membantu meringankan beban yang ditanggung oleh agensi kerajaan, terutamanya hospital awam. Menerusi ordinan ini, bantuan yang boleh diperolehi daripada pihak swasta meliputi sumber manusia, kepakaran, fasiliti, aset, makmal ujian dan utiliti. Di samping itu, kuasa-kuasa perlu di bawah ordinan ini juga akan digunakan untuk memudahkan urusan dan mengatasi apa-apa peraturan yang menyukarkan penyampaian perkhidmatan kesihatan awam secara pantas, cekap dan berkesan dalam pandemik ini. Suatu ordinan juga boleh dimasyhurkan untuk memperuntukkan kuasa penguatkuasaan kepada Angkatan Tentera Malaysia selain kuasa yang sedia ada, mengikut kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada Polis Diraja Malaysia di bawah Kanun Tata Cara Jenayah atau mana-mana undang-undang penguatkuasaan lain yang berkaitan. Angkatan Tentera Malaysia juga akan diperuntukkan kuasa untuk membantu melaksanakan fungsi-fungsi berhubung dengan kesihatan awam dan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pegawai awam yang berkaitan semasa pandemik ini. Selaras dengan proklamasi darurat ini, aspek kawalan sempadan negara juga akan diperketatkan dengan memberikan kuasa kepada anggota tentera selain polis dan immigration
untuk menangkap parti dan sesiapa saja yang menceroboh sempadan negara. Selain itu, suatu ordinan juga boleh dimasyhurkan untuk meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan akta ini dalam membendung penularan COVID-19, dan ini termasuk meningkatkan penalti ataupun hukuman ke atas sesiapa yang melanggar undang-undang dan peraturan berkaitan pengawalan wabak COVID-19. Ordinan-ordinan yang bertujuan untuk memerangi sabotaj ekonomi, monopoli dan kenaikan harga barang secara keterlaluan dalam masa pandemik juga boleh dimasyhurkan oleh Sri Paduka Baginda. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan hukuman yang lebih berat boleh dikenakan untuk tujuan ini. Semua ordinan yang dimasyhurkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan diwartakan dan boleh diketahui oleh rakyat.